Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada petang ini. InsyaAllah pada petang ini kita akan sambung perbincangan sirah sahabat pada muka surat 94 di bawah tajuk keteladanan pada hari berlakunya perang Badar. Jadi perbincangan ini masih lagi berkait dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar sentiasa ikut serta dalam setiap peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tetap setia bersama baginda dengan keteguhan yang tiada bandingannya. Dalam perang Badar, Rasulullah meminta pendapat para sahabat. Maka Abu Bakar berbicara dengan baik. Lalu berlakulah peperangan. Dalam peperangan Badar, dia sebenarnya ini rekah dia sebutnya rekah benar lah. Sayyidina Ali berkata, orang yang paling berani ialah Abu Bakar. Ini pengakuan daripada Sayyidina Ali sendiri. Maka Sayyidina Ali pun sebutlah kenapa dia kata begitu. Apakah latar belakang ataupun kita kata kis yang melatari kenyataan Sayyidina Ali ini. Apa sebenarnya? Sayyidina Ali sebut, dia kata ketika itu kami membuat khemah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat berkata, siapakah yang akan mendampingi Rasulullah sehingga tidak seorang pun dari kaum musyrikin yang dapat mencelakai baginda sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidak seorang pun maju selain Abu Bakar dengan pedang terhunus di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan dia menghadang musuh yang mendekati baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak ni boleh rujuk dalam kitab Majma'uz Zawaid itu. Boleh rujuk situlah. Jadi maknanya ini satu kenyataan daripada Sayyidina Abu Bakar, daripada Sayyidina Ali terhadap Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni dia pelik kalau kita tengok, lembut dia, tapi kalau dalam keadaan-keadaan tertentu nampak tegah, nampak kasar dia. Dia tengok keadaan. Dia sifat dia ni. Supaya Sayyidina Umar ni memang begitu, sama pun keadaan dia. Yang mana akan datang kita akan tengok bagaimana isu berkenaan dengan menangani orang murtad dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang terkenal sebagai bengih, kasar pun tak ada nak mikir cara berfikir dari sudut politik Sayyidina Abu Bakar. Benda tu kita akan dapat dalam tajuk-tajuk akan datang. Baik, diriwayatkan daripada Ibnu Sirin bahawa dalam perang Badar ni peperangan pertama lah. Sebab ada sebelum tu beberapa siri peperangan itu kecil-kecil saja yang melibatkan beberapa orang, 6 orang, 8 orang. Ini kira peperangan yang melibatkan jumlah yang besar. Diriwayatkan daripada Ibnu Sirin bahawa dalam peperangan Badar, Abdurrahman bin Abi Bakar ikut serta bersama orang-orang musyrikin. Masa ni anak Sayyidina Bakar, Abdurrahman ini tak Islam lagi. Jadi dalam peperangan Badar tu, dalam riwayat sebut dia dipaksa lah terlibat. Dia pun tak sih, dia tahu dah mesti dia temu dengan ayah dia ni. Tapi dia dipaksa, disebut dalam riwayat. Jadi selepas dia memeluk Islam, dia pun cerita kepada ayah dia. Dia kata dalam perang Badar itu, saya melihat ayah mengincarku. Tu maknanya ahdafta. Kalau bahasa Arab ahdafta ni makna mensasarkan saya. Makna nampak, saya lihat ayah mensasarkan saya. Kalau bahasa Kelantan nampak metu mari nak tetok saya. Tu kalau bahasa Kelantan kita. Tetapi saya selalu menghindarkan diri daripada bertemu dengan ayah, supaya saya tidak
berhadapan secara bersenjata dengan ayah. Mesti dah saya akan tetok ayah tu, kalau ayah tetok saya, kira gitu lah. Tu maksud dia ni. Bila anak dia kata gitu, ni selepas Islam dah dia cerita dua orang ni. Dia sambut Islam dah. Abu Bakar kata, kalau kita Kelantan, aku lah betul juga. Kalau dia kat aku tetok mu pun. Tu kalau bahasa Kelantan kita. Mudahnya. Sayyidina Bakar kata, ayah pun gitu juga. Jikalau mu mari metu ke ayah tak, mari mensasarkan ayah, maka ayah akan menghadapimu dengan pedang. Mana ayah pakai bunuh juga, muka hizbi. Apa ni, harbi. Kerana harbi tu, musuh tu harbi. Tapi mujur lah. Sebab tu dalam riwayat kata Abdul Rahman kata nasib baik lah dia. Kalau tidak, tak tahulah jadi macam mana. Sebab kita tengok ayat selepas. Baik, di dalam peperangan ini, seorang ayah berjumpa dengan anaknya, seorang saudara berjumpa dengan saudaranya. Muka perang ni, muka anak beranak pula. Mana orang Islam yang berhijrah ke Madinah ni tahun kedua. Hak berhijrah ke Mekah tu, ke Madinah tu, daripada Mekah tu anak beranak. Jadi hak terlibat perang bersama dengan Abu Jahal, dengan Abu Jahal tu. Ni tentera ni di kepala Abu Jahal ni. Ni muka Abu Sufyan hak bawa rombongan dagang tu. Jadi perang tu kadang-kadang sepupu, dua pupu, pak dawa gitu ya. Ni. Selama mana Bani Hashim terlibat? Dalam peperangan ini sebenarnya banyak melibatkan keluarga. Bertembung ayah dengan anak, adik-beradik dengan adik-beradik lain. Ketika prinsip hidup mereka bertentangan. Jadi beza ni kerana akidah berlain. Hak tu musyrikin, hak ni muslim. Maka pedang pun memisahkan mereka. Jadi kalau bertemu dalam peperangan ni, tak kira dah, tak ada dah istilah adik-beradik tu. Itu. Sementara di zaman kita ni, orang-orang komunis memerangi bangsanya sendiri. Mereka mengoyak ikatan kemanusiaan yang paling berharga demi apa yang mereka yakini. Sehingga tidak aneh jika anda melihat seorang anak yang beriman marah pada ayahnya yang mulhid, yang tidak percaya kepada Tuhan itu, dan menentangnya kerana Allah. Jadi dalam peperangan Badar ni, perseteruan seperti juga berlaku di antara Abu Bakar yang berperang bersama Rasulullah dengan anaknya yang bernama Abdul Rahman pada waktu ini, sebelum dia masuk Islam. Anak dia tu bersama Abu Jahal. Baik, ini adalah gambaran betapa tingginya nilai wala dan barak itu. Sebab terjemahan dia itu bagaimana tidak itulah sebab dia istilah. Wahadi suratun aliyatun minal wala wal barak. Itu asal dia. Itu asal bahasa Arab dia. Ini adalah satu gambaran fenomena yang sangat tinggi kedudukannya dari sudut al-wala, yang memberikan kesetiaan, wal-wala, dan melawan setiap apa yang bercanggah dengan wala itu. Itu dia panggil al-wala wal bara. Dia kalau tak ada orang ni kan, sistem organisasi itu tak akan naik tinggi. Tidak boleh bertapak dengan kukuh. Kalau kita kata pengikut ni tidak ada al-wala wal bara, tak jadi apa. Siapa-siapa jadi pemimpin kalau anak buah ni tak ada wala dan bara, memang tak jadi apa. Rosak organisasi. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballah humul muflihun. Engkau tidak akan dapati mana-mana kaum, walaupun kaum tu beriman pun tak akan jumpa dah orang yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhirat. Mu tak akan jumpa lah yang tergamuk berkasih sayang, bermesra dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Kamu tak akan jumpa. Hak ini dibuktikan oleh para sahabat bahawa bagaimana dia layan kafir harbi. Dipuji oleh Allah dia layan. Kalau orang itu betul-betul beriman pada Allah dan Rasul, dia tak tergamuk nak berkasih sayang dengan kafir harbi. Itu mudah untuk terjemahan mudah.
Sekalipun orang-orang yang menentang itu, ataupun kita terjemah begini, sekalipun yang harbi itu adalah bapa-bapa mereka sendiri, atau anak-anak mereka sendiri, atau adik-beradik seibu sebapa mereka sendiri, ataupun keluarga mereka sendiri. Dia sanggup. Atas rasa apa? Atas rasa dia tu harbi, kerana Allah lah. Jadi mereka yang setia itu Allah telah menetapkan, ataupun kita terjemah gini, Allah telah memperkukuhkan iman dalam hati mereka, dan Allah telah menguatkan mereka dengan ruh. Sini tadi kan sebut dah tadi dalam masa air paksi tadi. Ini salah satu contoh ruh dengan makna semangat. Semangat pertolongan itu. Ruh ni kan ada banyak maksud. Dengan ruh, biruhim min, yakni dengan semangat pertolongan daripada Allah. Pertolongan itu terjemah tambahan itu. Dan Allah akan memasukkan mereka dalam syurga, yang mana sifat syurga ini mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka tetap kekal tinggal dalam syurga, tak tubik sampai bila ni. Lepas tu hak paling besar ni Allah reda kepada mereka. Ni kalau kita nak terjemah bahasa Melayu kita, Allah puas hati dengan pencapaian mereka, dan mereka pun reda, bersyukur kepada Allah atas nikmat pemberian Allah. Mereka lah penyokong-penyokong atau penolong-penolong agama Allah. Ketahuilah, sesungguhnya penolong-penolong atau penyokong-penyokong agama Allah humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang akan berjaya di hari akhirat. Jadi ayat ni tak ada khilaf di kalangan ulama tafsir berkenaan dengan sahabat Nabi. Berkenaan dengan sahabat Nabi. Dan lebih khusus lagi kalau tengok dalam tafsir, Allah cerita ni berkait dengan perang Badar, berkait dengan peperangan Badar. Sanggup bunuh, sanggup berdepan dengan ayah sendiri, dengan anak sendiri, dengan adik-beradik, kerana Allah dan Rasul. Ini kita boleh nampak gambaran Sayyidina Waqal, dan juga begitulah sahabat-sahabat Nabi yang lain. Cuma hak ni nampak khususnya Sayyidina Waqal. Baik, seterusnya kita pergi pada tajuk yang kedua. Jibril wa Mikail alaihimassalam yuqatilani ma'a Abi Bakrin wa Ali radhiyallahu anhuma. Jibril dan Mikail berperang bersama Abu Bakar dan Ali. Diriwayatkan daripada Abu Salih Al-Hanafi, daripada Ali radhiyallahu an, yang berkata, dikatakan kepada Ali dan Abu Bakar di perang Badar, di sebenarnya ni hadis ni disebutkan, hadis yang berkait anak ubah terjemah ni disebutkan. Mana hadis berkait dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali dan Sayyidina Bakar dalam perang Badar. Mana ada orang cerita berkenaan dengan hadis yang Nabi sebut tentang Sayyidina Ali dan Abu Bakar dalam perang Badar. Sebab orang lain tak boleh nak sebut hal ini. Gapo dia? Ma'a ahadikuma Jibril wa ma'al akhari Mikail wa Israfil malakun azim yashhadul qital atau qala yashhadus saf. Terjemah dia tu ada agak tak keliru sikit tu. Ana terjemah gini lah. Bersama Jibril, bersama salah seorang daripada kamu berdua. Nabi kata, kamu berdua ni mana Sayyidina Ali dengan Sayyidina Bakar. Wa ma'al akhar Mikail, dan bersama dengan seorang lagi adalah Mikail. Maknanya di sini maksudnya Jibril ni bersama Sayyidina Bakar lah. Mikail pula bersama Sayyidina Ali. Wa Israfil, dan Israfil pun turut berperang juga. Cuma Nabi kata Israfil ni malakun azim, seorang malaikat yang sangat besar. Besar ni dari segi kedudukan dia. Dia terlibat dalam peperangan, atau perawi syak, maksudnya dia terlibat dalam saf tentera dalam peperangan. Ini makna besar ni. Baik. Seterusnya kita pergi pada tajuk seterusnya. Cuba tengoklah 154. Sebab tu anak kata benda kau gini kan. Sebab tu kalau kita nak beli kitab, kena beli kitab jenis hak pasal ada takhrij ni. Mungkin kita nampak ya Allah, cuba tengok bawah ni. 154 berkenaan dengan hadis ni. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim. Ada rujukan dia dalam kitab dia masing-masing itulah. Ini adalah hadis dengan sanad yang sahih. Tetapi
Imam Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadis ini. Tetapi keduanya tu syaikhan tu lah, dia terjemah kedua tu tak faham lah kita ni, sebab syaikhan ni istilah. Tapi saya nak Imam Bukhari dan Muslim tak riwayat dalam kitab dia. Imam Zahabi kata hadis ni walaupun Imam Muslim tak riwayat daripada dalam kitab sahih dia, tapi syarat Bukhari Muslim ada dalam hadis ni. Maknanya hadis ni tinggi kedudukan sahih dia tu, menepati syarat Muslim. Cuma dia tak masuk dalam kitab dia. Maknanya sahih lah. Itu maksud dia nya. Baik, seterusnya kita pergi pada tajuk yang ketiga. As-Siddiq radhiyallahu an minal ladzina istajabu lillahi wal rasul. Sayyidina Bakar ni antara yang disebut dalam Quran, orang yang bila Allah tegur dia terima dengan hati terbuka. Tu anak terima begitu lebih mudah lagi. Bila Allah tegur dia, maka dia terima dengan hati yang terbuka. Dia sahut seruan Allah itu. Sebab ni dia ada beberapa contoh lain. Baik, tak apalah ni. Jadi disebut gitu Mana ayatnya yang sebut begitu? Ini diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan firman Allah. Ini bagaimana Aisyah menghuraikan ayat ini. Ayat mana? Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qurh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'azim. Iaitu orang-orang yang, ataupun anda terjemah begitu. Anda terjemah lain sikit sebab alladzina ni terjemah asal dia orang-orang yang mereka telah menjunjung atau telah menyahut perintah Allah, yang ini sanggup mengikut dengan patuh perintah Allah dan Rasulnya. Perintah apa? Supaya keluar berperang menentang musuh yang mencerobot. Sesudah mereka mendapat luka, yakni tercedera dalam medan perang Uhud pada tahun ketiga Hijrah. Untuk orang-orang yang telah berbuat baik di antara mereka dan yang bertakwa, ada ganjaran yang amat besar. Sebabnya tokoh bahasa Melayu dia kata balasan ni dia lebih kepada orang panggil kerana kejahatan. Orang panggil bila jahat dibalas jahat, tapi bila baik diganjari, diberi ganjaran. Itu mengikut ahli bahasa. Tak apa sebab orang kita guna tak tu balasan baik, balasan jahat. Tapi kalau sebenarnya mengikut ahli bahasa, dia kata hak baik ni ganjaran dia panggil, hak jahat ni balasan. Tak apalah tu. Cuma nak sebut begini tu kita baca Aisyah tu lah, baca Aisyah. Jadi Aisyah pernah berkata kepada Urwah, dia kata, wahai anak saudaraku. Urwah ni anak dara dia. Dia kata, kedua bapa kamu ni, style orang Arab dia kecek gitu, kedua bapa kamu termasuk dalam orang-orang yang menyahut seruan Allah dan ayat. Ayat ni cerita latar belakangnya macam mana? Bawah dia ada buat. Ni cuba kita tengok. Jadi orang Arab dia guna bapa kamu terlibat dalam. Bapa kamu tu makna datuk kamu dan ayah kamu. Datuk dia siapa dia? Abu Bakar lah. Datuk Zubair tu, tok kepada Zubair Ibn Awam itu. Ayah dia siapa dia? Zubair tu lah. Aisyah pun cerita dia gini, latar belakang ayat ni, turunnya ayat ni ada latar belakang dia. Latar belakang dia kemudian dia kata ketika Rasulullah memperolehi apa yang baginda perolehi dalam peperangan Uhud, gapo dia cedera dalam peperangan. Nabi tercedera dalam peperangan. Hafid bin Hajar kata serpih gigi, luka di dahi, luka di kaki. Tu Nabi dalam peperangan Uhud tu. Jadi kira-kiranya orang musyrikin pula ke Mekah. Dan dalam cerita ni kena ingat, orang musyrikin ni bila dia berjaya menghentai Nabi dengan sahabat dengan teruk, dia balik lebih awal ke cerita dia. Jadi Nabi tak balik lagi. Nabi balik lewat dengan kumpulan sahabat lah. Orang Mekah ni jadi kepala Abu Sufyan tu balik awal. Baik. Jadi baginda khawatir mereka akan kembali semula untuk melakukan serangan. Sebab kira-kiranya setengah ulama kata peperangan ni seri, setengah ulama kata tak, peperangan ni Nabi yang menang. Tapi kuku mana Nabi kena teruk lah, sahabat dia kena ramah mati ni. Apa yang Nabi khawatir mereka akan kembali semula? Sebabnya Nabi dapat maklumat Abu Sufyan ni dia pusing mula, nak serang mula. Sebab tentera dia masa kuat daripada dia nak serang mula Nabi untuk kali kedua. Selepas padahal Nabi baru sampai ke Madinah dalam keadaan masih cedera, dan turun ayat supaya kejar semula tentera
Quraisy itu takut mereka takut mereka datang dan rapat ke Madinah. Takut mereka menghampiri. Nabi tobik semula. Setengah sahabat Nabi sendiri tak ada pecat lagi pakai apa. Tak ada buah lagi pakai apa. Pergi semula. Itu cerita dia ni. Maka Nabi pun kata, siapa yang mahu ikut serta di belakang mereka, kita akan susuli balik tentera Abu Sufyan ni. Maka keluarlah 70 orang di antara mereka, termasuk 70 orang itu Abu Bakar dan Zuhair. Inilah katanya. Selepas kena tu, tiba-tiba mereka menyahut semula. Menyahut tu untuk kita kata kejar semula tentera Abu Sufyan balik ke Mekah. Sebab tentera Abu Sufyan tu dia balik semula tu sebab dia ada orang yang melaga-laga kata. Jadi adalah cerita dia, panjanglah cerita kita bincang dia ni. Jadi bila Abu Sufyan mari mula tu, jadi adalah seorang berperanan nak bantu Rasulullah ni. Dia kata kalau mau pergi semula belum tentu lagi ni, sebab Rasulullah mari dengan tentera yang besar ni. Para kawan ni rebeh dah lah perang tu. Tapi tobik juga. Tobik juga bila suruh, padahal masih luka pun titik lagi. Baju perang pun tak lepas lagi tu. Ni ayat ni. Jadi termasuklah hak ni dalam 70 orang itu Abu Bakar dan Az-Zubair. Ni ayatnya menyahut seruan. Sebab ana baca dalam detail dia lah. Mana setengah-setengah sahabat tu orang panggil pergi duduk, setengah tu pecah baju, pakai semula. Mana tak ada nak rehat. Tak berjalan kaki tu daripada Medan Uhud ke Madinah. Pernah pergi? Daripada tu jauh kat lah, ada sekali jalan belok pada lutut kita. Ada hak segar-segar ni pun. Inilah keadaan para sahabat nak boleh sahabat Islam pada kita. Sebab itulah mereka diperakui generasi terbaik. Ini generasi terbaik. Jadi kalau kita tengok dalam kitab sirah, mana pergi mengejar tentera kafir Quraisy yang dikepalai oleh Abu Sufyan itu untuk supaya mereka tidak dapat mendekati Madinah. Cuba bayangkan kalau mereka mendekati Madinah macam mana. Tengok dalam peperangan Ahzab tu lah, bila mereka pergi serang Madinah tu dah, Nabi terpaksa buat benteng, gali parit dalam peperangan Ahzab tu. Baik. Seterusnya, tajuk seterusnya, Thabitatu radhiyallahu an fi baqil masyahid. Keteguhan Sayyidina Abu Bakar dalam peperangan lain. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni antara sahabat Nabi hak sentiasa ikut serta dalam peperangan hak Nabi terlibat. Bahkan ada sesetengah syariah yang gini, syariah ni mana peperangan hak Nabi tidak turut serta, dia panggil syariah. Kalau peperangan hak Nabi turut serta, dia panggil ghazwah. Itu beza dia ni. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim kata, dia kata Abu Bakar ni memang begitu teguh seperti gunung dalam peperangan Uhud di sisi Rasulullah untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi sebut tadi lah. Dalam peperangan ni, peperangan Badar, peperangan Uhud ni memang cemerlang semua. Rasulullah mengirim sekumpulan pasukan ke tempat Bani Fazarah pada tahun ke-7 yang dipimpin oleh Abu Bakar. Pasukan ini dapat menguasai sumber air. Akhir sekali mereka dapat mengalahkan Bani Fazarah dan dapat banyak ghanimah lah, dan juga banyak juga tawanan perang yang berjaya ditawan itu. Lalu mereka pulang dengan selamat. Cuma anda nak sebut secara ringkasnya begini ya. Bani Fazarah ni dia ada ni, boleh tengok sendiri dalam internet pada beberapa artikel. Anda nak sebut ringkas, Bani Fazarah ni dia ni adalah satu puak daripada Bani Ghatafan. Siapa Bani Ghatafan? Kalau kita baca sejarah Bani Ghatafan ni, mana adalah satu puak yang cukup besar dalam mengkhianati kerajaan Madinah. Dia ni sentiasa bantu tentera-tentera yang nak lawan kerajaan Islam. Antaranya dalam peperangan Ahzab. Dalam peperangan Khandaq tu dialah antara yang banyak beri sokongan. Kelompok Ghatafan. Jadi salah satu daripada kabilah besar Ghatafan tu, dia ada Bani, yakni kelompok yang kecil, nama dia Bani Fazarah. Di sini anda senarakan berdasarkan kepada yang ringkas. Pertama sekali, jenayah yang dilakukan oleh Fazarah ni sehingga Nabi hantar Sayyidina Bakar suruh serang mereka tu. Pertama sekalinya, mereka ni terbukti telah menjadi tentera bersekutu Ahzab. Itulah perang Khandaq sampai Nabi tinggal 3 waktu sembahyang ni, tak ada nak sembahyang. Gabung dalam sembahyang Isya. Zuhur, Asar, Maghrib, maya dalam waktu Isya.
Yang pertama. Yang kedua, dia telah melakukan beberapa siri serangan kecil, tetapi serangan hendaklah terhadap penduduk Madinah. Dia tak pergi serang saja, dia serang penduduk Madinah yang duduk di tepi-tepi. Yang ketiga, dalam siri-siri peperangan ini dia telah mencuri harta umat Islam, dan hak dia sempat bunuh, dia bunuh. Ini jenayah dia. Sebab tu kalau kita perhati, bila Nabi hantar tentera dia, maknanya masyarakat tu ada masalah. Misalnya Fazarah. Ini antara yang utama, yang ulama tak selisih pendapat tentang 3 masalah. Banyak lagi lah hal lain. Ini ayatnya Bani Fazarah ni. Siapa dia pergi? Sayyidina Bakar pada tahun ke-7. Jadi bila Sayyidina Bakar pergi, ni bijak lah. Dia pergi mula-mula sekali, dia kuasai kawasan air. Bila pun ni tak ada air kan, waktu tu lah jadi orang panggil dia gini, bila tak dapat air jadi lemah semangat lah. Baik, akhir sekali menang lah dalam peperangan Sayyidina Bakar. Baik, dalam peperangan Tabuk, ini berlaku dalam tahun terakhir, dan Nabi wafat dalam tahun, dan inilah peperangan terakhir. Dalam peperangan Tabuk, itu perang yang sangat sulit bagi kaum muslimin. Panji kaum muslimin berada di tangan Sayyidina Bakar. Daerah Sayyidina Bakar dia. Peperangan ini memang berat semua. Pertama sekali jauh, lepas tu perang pula lawan puak Rum ni. Lepas tu zaman musim panah, dan tahun ni buah-buah yang menjadi derian tu. Tempat kita lah dia tu. Mana buah-buah itu menjadi. Sehingga anak baca dalam beberapa komentar ulama lah, dia menyebabkan jadi sahabat-sahabat lagi pun, ya engkau manusia ni, orang susah. Kebun dia di tengah menjadi tu, nak tinggal kebun tu. Dan kebun tu, itulah sebab pendapat dia. Mari pula pokok munafik tu kata Allah nak tinggal kebun tu dengan buah ni. Kalau mugi kat siapa dia nak potik ni, nak potik hasil ni. Tu dalam panah pula tu. Tapi gi juga ni lah kita tinggal tu. Baik, tak apalah tu. Jadi Sayyidina Bakar ni pegang panji tu. Ini peperangan terakhir ni, peperangan Tabuk. Baik, seterusnya, dalam perang Hunain, ketika orang Islam berbangga diri dengan jumlah mereka yang besar, mereka lari kelam kabut setelah sebelumnya musuh bersembunyi di celah-celah lembah. Tetapi orang pertama yang tetap teguh di sisi Nabi adalah Abu Bakar. Jadi kalau kita langsung tak ada maklumat tentang sirah, tak akan faham. Perang Hunain ni perang dia sebenarnya. Pertama sekali perang Hunain ni peperangan yang berlaku pada 8 Hijrah, 13 Syawal. Dalam bergaya puasa 13 Syawal pada tahun ke-8 Hijrah, perang Hunain. Peperangan ini berlaku di antara orang Islam dengan 2 kabilah besar, Hawazin dan Thaqif. Peperangan ini berlaku. Jadi Allah uji orang Islam. Dah bila siri-siri peperangan ni menang semua kan. Lepas tu masa ni orang Islam ramah. Akhir sekali pakat dia tertunai dah buat kita ni ramah ni. Ramah buat kita napok. Kita kata penuh apa-apa kita hadir ramah. Jadi dengan jumlah yang ramai itu mereka lupa kepada Allah. Bergantung lebih kepada jumlah itu. Allah nak di akhir sekali kena hentai terus dia. Lari kelah kabut. Yang mana sebelum tu orang kafir pun takut, bersembunyi di celah-celah lembah. Ini antara ujian lah. Boleh baca lah dalam peperangan dalam internet pun ada sebut. Ni peperangan berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Ni. Tapi akhirnya menang. Tapi nak boleh menang juga, kelah kabut lari. Teruk mereka awal. Lepas tu bila diseru, saya nak bakar seru, pekukuhkan semula akidah kebergantungan kepada Tuhan tu, mari semula semangat. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Cuba bayangkan cerita ni banyak sebenarnya pengajaran ni. Akan datang kita bincang dalam kitab Fiqh Sirah itu. Fiqh Sirah itu ana sempat tengok tengok dalam Arab. Kita tarik saja kisah Hunain. Obik dulu. Ana tengok berbelah-belah artikel yang ulama kita tulis tentang apa pengajaran besar yang boleh petik daripada peperangan Hunain. Dia hanyalah isu tawakal kepada Allah. Kita dalam keadaan macam mana pun tak boleh bergantung kepada lain, kena bergantung kepada Allah. Ni sikit saja silap hati, terus Allah hentai selalu, kena selalu. Lepas tu ingat sampai bila-bila. Ni baik. Ana ambil salam lah. Wuqufuhu inda kitabillah azza wa jalla. Sayyidina Bakar ni adalah salah seorang sahabat yang waqaf inda kitabillah. Sebelum ni kita dah sebut Sayyidina Umar ni gelar dia waqaf inda kitabillah. Sayyidina Umar ni kalau dia marah baca Al-Quran, turun lalu.
kemarahan dia. Saya nak makan pun gitu. Bila sebut ayat Quran, dia akan pakus lah. Cuba kita tengok. Kita berhabis sini lah. Tahun ini biasa kita mengadap sebenarnya. Baik, Abu Bakar sangat taat kepada Allah, yakni kepada Al-Quran. Dia tidak akan mendahulukan sesuatu atau mengakhirkan, kecuali hak dia nak buat tu mesti selarah dengan kitab Allah, yakni Al-Quran. Itu sifat saya nak pakai sebagai contohnya. Sebagai contoh, diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan hadithul ifk, hadis tentang Aisyah yang telah difitnah oleh pokok munafik berzina dengan Safwan. Safwan. Kata Aisyah, ketika selepas berlaku ni, siapa jadi Aisyah sedih, jeri. Dia minta untuk dia balik rumah Sayyidina Abu Bakar. Dia tak sedut dengan Nabi sebab dia kata Nabi pun nak lain. Suami isteri biasa lah kita ni. Kalau dia nak klik Nabi, sebenarnya Nabi ni dia serabut. Nabi sedih lah. Nabi tak percaya. Tapi semua orang kecek itu. Media kita kata munafik betul, memang saya buat cerita. Sehingga orang Islam pun ada yang terpengaruh. Ni maksudnya dia kecek juga orang Islam pun bagi lagu ni. Tu. Baik, cuba kita tengok sini. Jadi ketika Allah menurunkan wahyu berkaitan Allah membebaskan aku, Allah membersihkan aku daripada fitnah ni, bil tu ayat, itulah ayat membersihkan Aisyah daripada cerita ni. Abu Bakar As-Siddiq, yang mana sebelum itu dia biasa memberi bantuan kepada Mistah bin Uthathah. Ni katanya anak-anak sekitar sepupu gitu ya ni, dekat mana ni. Miskin sangatlah Mistah ni. Dia tu masih kaum kerabat dan seorang yang miskin. Jadi Mistah ni takdir Allah nak uji dia. Dia ni antara hak kecek juga. Dua ayat kau Aisyah ni ada ngapa macam mana tahu ada tahu. Dia tak kata zina. Ada apa duduk ngajak lah. Soal gitu dia sebut soal begitu lah. Dia kecek juga, pengaruh media ni kan. Bahaya WhatsApp ni no. Bahaya WhatsApp ni. Kadang-kadang lu baca apa sama Quran aku tak baca. Aku dah kena penyakit lah. Kena penyakit. Toleh ada Quran ni kena baca. Tinggal hak tu tak ada apa lagi kita orang Islam. Dia ni salah seorang yang gitu kot. Jadi saya nak bakal tahu. Marahlah dia jumpa Aisyah ni anak dia. Padahal aku duk bantu dia sama. Tu. Maka demi Allah, bila Allah turun ayat membersihkan Aisyah daripada tuduhan, saya nak bakal bersumpah. Memang bersumpah. Dalam teks asal dia bersumpah. Dia kata selama ni aku duk bantu dia Mistah, tapi dia duk kecek juga tentang Aisyah. Lepas ni aku tak sendiri dah. Aku nak putus dah bantuan kepada dia. Bila saya nak bakal buat gitu, nekat gitu, maka Allah tu ayat khusus untuk dia. Dan ayat ni terpakai untuk kita semua. Mana-mana ada kesalahan gitu, terpakai ayat ni untuk dia. Gapo dia? Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang ada harta, ada kesenangan hidup dari kalangan kamu orang beriman, nak kau bersumpah nak tak saya bantu kaum kerabat, tak saya bantu orang miskin, tak saya bantu orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Sebab hijrah tu Mistah tu, muhajirin tu. Tak boleh lah bersumpah itu. Tuhan kata tak semua orang tahu awak dah ni. Dia pun tahu lalu dah aku dah ni. Dan sebaliknya, hak sebetul, hak moleknya orang beriman sama orang Islam, kena maaf lah. Allah kata kena maaf, melupakan kesalahan orang itu. Tidaklah kamu suka supaya Allah mengampunkan. Kalau kamu sendiri kamu buat salah, kamu suka ke kalau Allah ampunkan dosa kamu? Suka itulah juga. Dan ingatlah Allah ni Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Bila tu ayat ni, awak kata benar, dia kata demi Allah, sesungguhnya aku ingin Allah mengampuni dosaku. Maka Abu Bakar kembali membantu Mistah, menafkahi Mistah. Dan dia kata demi Allah,
Aku tidak akan mencabut, aku tidak akan sekat bantuannya siapa bila-bila kepada Mistah. Sebab tu ayat Quran. Ni panduan besar untuk kita ni. Panduan besar untuk kita ni. Ana habiskan sini sikit dah. Daripada Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah yang berkata, kata Abu Bakar bila ditanya tentang sebuah ayat dalam kitab Allah, maka dia pun jawab. Dia kata ayu ardin tu sebenarnya ayu ardin tukilluni. Ni bahasa syair, ni bahasa dia panggil bahasa Jinas. Cuba tengok bahasa dia. Ayu ardin tukilluni wa ayu sama'in tuzilluni wa aina adhhabu wa kaifa asna'u idza ana qultu fi ayatin min kitabillah bi ghairi ma arada Allah. Teliti molek bahasa dia tu ni. Nah. Bumi mana yang aku pijak? Langit mana yang aku berteduh? Kemana lagi aku hendak pergi? Dan apa yang dapat aku lakukan? Jika aku berkata potong, jika aku melakukan sesuatu bertentangan dengan satu ayat daripada kitab Allah, yang Allah kehendaki lain, aku buat lain. Aku nak gimana? Hak ni Abu Bakar, ulama kata Sayyidina Abu Bakar ni dia teringat pada waktu lah. Kalau aku tidak patuh kepada ayat tu, patut aku nak pergi bumi mana lagi? Aku nak berteduh di langit mana? Sebab aku ni duduk di bumi Tuhan, berteduh ke berbumbung ke langit Tuhan. Maknanya saya nak bakar ayatnya bahawa kita dengan Allah ni, kita tidak boleh ada langsung ego dengan Allah. Itu maksud dia ni. Mana seolah-olah bila kita tak mahu patuh kepada mana-mana perintah Allah, maknanya kita ni sudah lawan Allah. Lepas tu duduk di bumi Tuhan, duduk di bawah langit Tuhan. Bumi lain, cari bumi lain. Lepas tu nak gimana? Maknanya saya makan ayat tak ada pilihan kita ni. Kita kena patuh pada Allah SWT. Itu maksud dia ni. Baik, diriwayatkan daripada Ibnu Sirin rahimahullah yang berkata, tidak ada yang lebih takut dengan apa yang tidak dia ketahui berbanding Abu Bakar As-Siddiq. Ada suatu perkara yang berlaku pada Abu Bakar, tetapi dia tidak menjumpai asasnya di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah, maka dia beristihad dengan pendapatnya. Adalah berlaku kes dari sudut fake. Dia beristihad sebab dia tak jumpa, dia cari dalam Quran, tak ada penyelesaian itu. Masa ni Nabi tak ada dah lah. Kalau Nabi ada, dia tanya Nabi lah. Kita kata apa tidak selok Nabi tanya ya. Tak bagi lagu tu pun ajar nah. Sebab saya nak makan ni dia tidak gam. Saya nak makan ni jin hotok molek, pemikiran bagus dia tidak perlu. Berarti dia tak salat habis tu. Padahal kita tanyalah kubur tu rumah anak dia ke tu? Doh. Tapi dia beristihad dengan pendapat dia. Selepas dia beristihad tu dia kata gini, ini pendapat aku, dalam Quran hadis tak ada. Jika benar, jika istihad aku ni benar, tepat dengan kehendak Quran dan hadis, maka itu sebenarnya orang panggil macam ilham daripada Allah. Tetapi kalau aku istihad aku ni salah, itu kerana kelemahan diri aku, dan aku memohon keampunan lah kalau salah dalam istihad. Ni dalam kisah tak ada dalam Quran dan hadis. Begitulah dia tak. Jadi untuk minggu seterusnya, minggu depan berapa bulan? Tak ada dah. Tak ada lah sebab anaknya naik bulan. Tak ada. Minggu depan tak ada. Jadi minggu seterusnya kita akan bincang tajuk pula pendapat Sayyidina Abu Bakar sama dengan pendapat Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah. Jadi pendapat dia tu ittifaq, selaras dengan pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu tulah. Okey, kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.